Baik, susulan tragedi kren tumbang di Masjidil Haram, semua jenazah jemaah Malaysia yang terkorban dalam tragedi Jumaat lepas telah selamat dikebumikan. Waris mangsa yang berada di Mekah turut dibenar berada di tanah perkuburan tatkala jenazah disemadikan. Laporan Syaril Sarapudin dari Mekah. Jenazah mangsa tragedi kren tumbang disemadikan di tanah perkuburan Syara'i Mekah. Setelah selesai proses pengecaman semalam, waris menandatangani surat penerimaan jenazah. Sejurus itu, barulah jenazah mangsa dimandikan, dikafankan dan seterusnya diberi penghormatan, disolatkan di Masjidil Haram selepas solat subuh. Salah seorang waris sempat merakamkan detik pengkebumian tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom dan pengerusi tabung haji turut menyampaikan sumbangan kerajaan Malaysia kepada semua waris mangsa yang terkorban serta jemaah yang cedera dalam tragedi tersebut. Kepada keluarga yang ada di Malaysia meredai pemergian ini dan kita pulangkan selebihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan mereka yang mendapat kemuliaan di bumi Makkah, di Masjidil Haram, kematian mereka ini. Saya harap dengan berkat doa seluruh rakyat Malaysia akan dapat lebih membantu pihak kami di sini untuk tujuan bagi menyegerakan pencarian dan penamatan pencarian ini, insya-Allah. Kini pihaknya berusaha menggunakan pelbagai alternatif bagi mengesan dua lagi jemaah Malaysia yang hilang. Beliau dan rombongan Malaysia telah beberapa kali ke rumah mayat Muasim di Mina bagi melihat sendiri jika ada hasil penemuan baru bagi proses pengecaman identiti jenazah. Datuk Seri Jamil juga meluangkan masa bertemu jemaah Malaysia bagi memberi motivasi kepada mereka yang masih trauma dengan kejadian tersebut. Syaril Sarapudin dan juru kamera Zamsi Osman melaporkan. Dalam pada itu, isteri kepada jemaah haji yang masih hilang, Syahidan Saad, tidak sanggup untuk menceritakan kehilangan itu kepada anak mereka. Setiap kali si anak menelefon bertanyakan khabar, jawapan yang mampu diberi, ayah sedang solat. Selalunya kalau telefon, tanya ayah dengan umi, Allahu Akbar. Dia selalu sebut macam tu. Kata ni ayah dengan umi pergi mana? Kalau dia bertanyakan, ayah pergi buat Allahu Akbar. Itu anak pun baru 3 tahun. Malam sebelum hari kejadian, Syahidan memaklumkan kepada isteri yang beliau sukar melelapkan mata kerana teringatkan anak. Maziatun tidak menyangka itu antara perbualan terakhir dengan suami sebelum beliau didapati hilang. Isterinya reda dengan apa sahaja ketentuan Tuhan. Namun beliau amat mengharapkan agar suaminya ditemui selamat. Saya reda lah macam mana pun. Itu kehendak dia lah kan. Oh, di tempat baik. Kami turut menemu bual rakan sebilik seorang lagi jemaah haji yang masih hilang, Abdul Habib Lahman. Menurut Muhammad Zainul Ramli, Jumaat lalu Abdul Habib pergi ke Masjidil Haram dengan Syahidan untuk menunaikan solat fardu asar. Ketika menerima perkabaran mengenai insiden yang berlaku di situ, Zainul yakin Habib tidak berhadapan sebarang masalah. Namun beliau bimbang setelah rakan sekampungnya itu tidak pulang ke bilik biarpun hari sudah malam. Dah tak balik pukul 12. Lepas beritahu yang Maisa kawan dalam bilik satu bilik telefon, kata ni tak balik. Oh, saya kacau.
Lupa tabah haji lah. Betul. Ketika ini Zainul sentiasa berhubung dengan ahli keluarga Habib di tanah air, memandangkan Habib datang ke Mekah tanpa ditemani waris. Beliau mengharapkan agar Habib ditemui segera dalam keadaan selamat. Muhammad Yunus Muhammad Nur dan jurukamera Rizani Hamad melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. Dalam perkembangan sama, Mahkamah Diraja Arab Saudi menolak kemalangan kren yang mengorbankan 111 jemaah dan mencederakan 331 orang di Masjidil Haram itu disebabkan jenayah. Tragedi yang berlaku dan merupakan yang terbesar di Timur Tengah disebabkan angin kencang serta kedudukan kren adalah salah serta melanggar arahan operasi. Justru itu, syarikat berkenaan kumpulan Bin Laden yang mengendalikan kerja-kerja pembangunan di masjid berkenaan digantung daripada semua projek yang sedang berjalan dan dilarang menyertai projek akan datang di Arab Saudi. Malah, Raja Salman juga mahu pekerja projek dilarang meninggalkan Arab Saudi sehingga keputusan siasatan dimuktamadkan.